sebagai nasihat. Sebagai nasihat untuk semua penonton untuk mendengar nasihat-nasihat dari siapa pun itu. Jadi setiap daripada kita ini dituntut untuk mendengar nasihat-nasihat daripada orang lain, selama nasihat yang diberikan oleh orang lain itu menuju kepada kebaikan. Jadi dengarlah nasihat daripada siapa pun itu. Siapa pun dia, apa pun dia, bagaimanapun cara dia, jika dia menasihati kita ke arah kebaikan, maka dengarlah. Sebab apa? Sebab mungkin orang dia tidak baik, mungkin orang dia kurang baik, tetapi nasihat yang dia sampaikan itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi ambil kebaikan, ambil nasihat yang diberikan, bukan contohi apa yang si penasihat buat. Okey. Contoh yang menasihati kita ialah seorang pencuri. Menasihati kita bahawa wahai Adahan, contoh. Wahai Adahan, jangan pernah kau tinggalkan solat. Maka yang perlu Adahan ambil daripada nasihat si pencuri tadi adalah jangan tinggal solat. Bukan bermakna jangan tinggal solat kita tengok, kau pencuri ada hati nak nasihat aku. Itu yang jangan. Sebab apa? Sebab kita dituntut untuk mengambil kebaikan. Untuk mengambil kebaikan, bukan mencontohi siapa yang memberi nasihat tersebut. Jadi sebab itu dikatakan unzur man qala wala tanzur man qala. Unzur man qala wala tanzur ma qala. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Unzur ma qala, lihatlah engkau apa yang ia katakan, apa yang ia nasihatkan. Nasihat apa yang diberikan kita kepada kita, itu yang kita tengok. Wala tanzur man qala, dan janganlah engkau tengok man qala, siapa yang berkata tu, siapa yang beri nasihat tu. Meskipun dia seorang budak kecil yang bawah umur menasihati kita, abang jangan tinggal solat, wajib kita ikut. Wajib kita dengar. Sebab apa? Sebab apa yang disampaikan oleh budak kecil yang bawah umur tadi adalah untuk kebaikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Okey. Seperti ada satu cerita di mana cerita ini berlangsung di zaman Sultan Ar-Rasyid. Di zaman Sultan Ar-Rasyid, yang mana ada seorang orang gila yang berani menasihati Sultan Harun Ar-Rasyid tersebut. Jadi ceritanya, ketika Sultan Ar-Rasyid sedang pergi menunggang kudanya, tiba-tiba dia melihat seorang orang gila yang sedang duduk di tepi kubur. Lalu apa kata Ar-Rasyid? Hai orang gila, buat apalah kau dekat kubur tu? Buatlah benda lain ke? Kenapa nak kena duduk dekat kubur tu, tenung kubur tu lama-lama? Mendengar perkataan Sultan Harun Ar-Rasyid tersebut, orang gila tu pun terus berlari dan terus naik ke atas pokok. Dari atas pokok, orang gila tersebut berkata, "Oi Harun Ar-Rasyid yang gila, kau dah lah gila, bila kau nak berfikir secara sihat?" Nampak? Orang gila cakap dekat Sultan Harun Ar-Rasyid, Sultan Harun Ar-Rasyid tu orang gila. Sedangkan yang bercakap tadi adalah orang gila. Lalu Harun Ar-Rasyid pun berkata, "Oi orang gila, sedarlah diri tu sikit. Sedar diri sikit. Kau dah lah gila, nak cakap aku pula yang gila." Lalu orang gila tersebut cakap apa? Kalau kau gila, kalau kau Harun Ar-Rasyid tak gila, kau akan mampu berfikir dengan cerdas. Aku memuliakan kubur. Sebab apa? Sebab aku tahu bahawasanya kubur ini adalah tempat yang abadi. Sedangkan istana yang kau megah-megahkan, yang kau bangun, yang kau sanjung-sanjungkan, itu akan binasa. Jadi siapa yang gila? Adakah aku yang gila sebab memuliakan kubur, ataupun engkau yang gila sebab engkau megah-megahkan istana? Mendengar perkataan orang gila tersebut, Sultan Harun Ar-Rasyid terasa tersentak sampai Harun Ar-Rasyid menangis disebabkan perkataan yang disampaikan oleh orang gila tersebut. Lalu Sultan Harun Ar-Rasyid pun berkata, "Demi Allah, engkau sangat betul. Engkau sangat betul wahai orang gila. Nasihatilah aku." Lalu berkatalah orang gila tersebut, "Peganglah Al-Quran erat-erat. Peganglah Al-Quran dan peganglah erat-erat. Jangan lepaskan. Ikuti apa yang diajarkan dalam Al-Quran." Jadi setelah itu Harun Ar-Rasyid pun merasa bahawasanya dengan kekayaan yang dia miliki, dengan istana yang megah, harta yang banyak. Jadi dengan kekayaan yang dia miliki tu, Sultan Harun Ar-Rasyid
mampu menunaikan permintaan si orang gila. Jadi Sultan Harun Rashid pun bertanya kepada orang gila tersebut, "Wahai orang gila, mintalah, maka aku akan beri. Mintalah apa pun yang kau nak, aku akan bagi." Apa kata orang gila tu? Apa yang orang gila tu minta? Okey, aku nak minta 3 perkara. Okey, silakan, kata Raja Sultan Harun Ar-Rasyid tadi. Maka orang gila tu minta, yang pertama, panjangkan umurku. Sultan Harun Ar-Rasyid jawab, aku tak boleh. Yang kedua, selamatkanlah aku dari malaikat maut. Selamatkan aku dari malaikat maut. Sultan jawab, aku pun tak boleh. Yang ketiga, selamatkanlah aku dari api neraka dan masukkanlah aku ke dalam syurga. Sultan pun menjawab, aku tak boleh. Ketiga-tiga permintaan orang gila yang minta kepada Sultan tadi, Sultan tak mampu tunaikan. Apa kata orang gila tersebut? Kalau macam tu, kau kena sedar diri, wahai Sultan Harun Ar-Rasyid. Kau kena sedar diri bahawasanya engkau juga adalah seorang hamba. Aku hamba dan engkau pun seorang hamba. Jadi dari kisah tersebut, apa yang kita boleh ambil? Apa yang kita boleh ambil? Apa yang kita boleh nilai, apa yang kita boleh ambil pengajaran yang terkandung dalam cerita ni? Jadi yang terkandung dalam cerita ni adalah seorang orang gila yang berani menasihati seorang sultan ataupun seorang raja, dan seorang raja tu pun meminta nasihat kepada seorang orang gila. Ini bermaksud bahawasanya kita orang-orang yang biasa ni boleh saja kita meminta nasihat kepada orang-orang yang biasa. Meskipun orang tersebut lebih muda daripada kita, itu tidak menjadi masalah selama nasihat tersebut membawa kebaikan kepada diri kita sendiri. Jadi cerita tersebut diukirkan atau ditulis di dalam kitab Uqala Al-Majnin, yang bermaksud orang-orang gila yang berakal. Dan ketahuilah bahawasanya nama orang gila tersebut ialah Bahlul. Jadi sekarang glamour ataupun kebiasaan daripada kita, bila kita tengok kawan-kawan kita buat sesuatu yang kurang cerdik, kita panggil kawan kita apa? Bahlul. Bahlul. Jadi ketahuilah sebenarnya Bahlul itu adalah Bahlul itu adalah asalnya daripada nama seorang orang gila. Orang gila yang berakal, yang menasihati Sultan Harun Ar-Rasyid.